Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Alia binti Muhammad Iskandar. Pada hari ini, saya akan membentangkan subjek akidah Islamiah di bawah tajuk Ilahiyat, Nubuat dan Sam'iyat dalam Al-Quran pada juzuk yang ke-8. Pada juzuk yang ke-8, terkandung dua surah iaitu surah Al-An'am dan surah Al-A'raf. Dan di dalam perbincangan ini, di dalam juzuk ini, saya akan menghuraikan mengenai ilahiyat, nubuat dan sam'iyat. Ilahiyat pada asasnya adalah tauhid uluhiyah atau didefinisikan oleh Said Muhammad Ar-Rashid sebagai mentauhidkan Allah dan beribadat hanya kepada Allah dan tidak mensyirikkannya. Dengan kata yang lain juga, ilahiyat ini juga berkait rapat dengan ibadah yang perlu difahami dengan baik oleh setiap umat Islam. Antara aspek yang berkaitan dengan ilahiyat iaitu setiap manusia wajib untuk beriman kepada Allah dengan nama-nama Allah. Selain itu juga sifat 20 bagi Allah, kemurkaan Allah, ayat-ayat mutasyabihat dan kedudukan Allah SWT. Dalam aspek nubuah pula, menurut Syekh Sulaiman Al-Asqari, Allah mengutuskan para nabi sebagaimana dia mengutuskan para rasul. Dan para nabi dan rasul juga ini semestinya wajib untuk menyampaikan wahyu kepada seluruh umat manusia. Jika para nabi tidak menyampaikan wahyu, maka ia dikira sebagai menyembunyikan wahyu. Sedangkan Allah SWT tidak menurunkan wahyunya untuk disimpan dalam hati seorang manusia hingga selepas kematiannya. Dan di dalam aspek nubuat ini juga, saya akan menceritakan kisah para nabi bersama kaumnya serta mukjizat nabi iaitu dikurniakan kitab dan kitab yang mengandungi wahyu Allah SWT. Dan seterusnya dalam aspek sam'iyat juga disebut sebagai ghaibiyat, iaitu merujuk kepada perkara-perkara yang di luar jangkaan manusia seperti neraka, syurga, pahala, dosa, malaikat dan sebagainya. Dan perkara sam'iyat ini wajib diyakini oleh setiap manusia kerana ianya juga termasuk dalam rukun iman yang dan perlu diimani oleh setiap Muslim. Seterusnya, pada aspek ilahiyat, yang pertama adalah nama-nama Allah. Di dalam nama-nama Allah yang disebutkan dalam juzuk yang ke-8 ini, paling kerap disebut adalah Al-Alim, iaitu yang maha mengetahui. Dan Al-Alim ini telah disebutkan sebanyak 4 kali. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahawa sifat Al-Alim ini mencakupi perbuatan dan pengetahuan Allah SWT yang menjangkaui dan luar batas daripada kemampuan manusia. Dan Allah ini maha mengetahui apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi. Allah SWT mencakupi sesuatu yang wajib ada, sesuatu yang mungkin ada dan juga sesuatu yang mustahil untuk ada. Sehingga ilmu Allah iaitu Allah ini bersifat alim yang teramat luas hingga meliputi segala sesuatu tanpa terkecuali. Seterusnya, bagi sifat 20 Allah Ta'ala, sifat 20 seperti Allah ini adalah wujud, qidam, baqa dan sebagainya. Namun di dalam juzuk yang ke-8 ini lebih diperincikan kepada Allah Maha berkehendak, iradah dan Allah Maha berkuasa iaitu kudrah. Sifat Allah Maha berkehendak iaitu iradat menurut Mustafa Abdul Rahman
kekuasaan Allah adalah gagah, tidak ada sebarang halangan, dan apa-apa yang ia mahu ia akan jadi, dan apabila ia menghendaki sesuatu maka ia akan berlaku. Seterusnya, ayat mutasyabihat yang telah dijelaskan dalam juzuk yang ke-8 ini terkandung kepada dua lah, iaitu di dalam surah Al-A'raf pada ayat yang pertama adalah Alif Lam Mim Shad, di mana ayat mutasyabihat ini sesuatu yang tidak kita ketahui sebagai seorang manusia yang biasa. Juga para nabi pun tidak dapat mengetahuinya apa yang tersirat dengan ayat mutasyabihat yang di dalam surah Al-A'raf ini, Alif Lam Mim Shad. Dan para ulama juga mengatakan bahawa ianya adalah rahsia Allah dan hanya difahami menurut Allah Subhanahu Taala sahaja, dan kita wajib beriman bahawa ayat itu mengandungi rahsia Allah. Dan selain itu, kedudukan Allah Subhanahu Taala iaitu Allah bersemayam di atas arasy-Nya. Al-Hafiz Ibn Hajar berkata, iaitu arasy itu memiliki Rabb, sedangkan setiap yang memiliki Rabb, iaitu Tuhan, iaitu Allah SWT lah, adalah makhluk. Dan dalam menetapkan tiang-tiang bagi arasy menunjukkan bahawa arasy adalah fizik, di mana arasy ini di dan terdapat 4 malaikat yang menaung arasy tersebut. Ia menunjukkan bahawa arasy adalah fizik ataupun benda yang tersusun daripada bahagian-bahagian dan dipegang, dan sedangkan fizik yang disusun adalah sesuatu yang baru lagi makhluk. Seterusnya kita akan pergi kepada nubuat. Dalam aspek nubuat ini terdapat banyaklah kisah para nabi bersama kaumnya. Namun saya akan menyentuh dari aspek mukjizat nabi, iaitu di dalam juzuk yang ke-8 mukjizat nabi dari segi diturunkan wahyu, iaitu kitab kepada para nabi, telah disebutkan Nabi Musa serta Nabi Muhammad SAW. Seperti mana yang kita tahu, Nabi Musa ini telah diwahyukan oleh Allah SWT, iaitu kitab Taurat sebagai panduan untuk kaumnya. Diriwayatkan daripada Abu Zar radhiyallahu anhu telah berkata, Abu Zar telah bertanya kepada Rasulullah SAW, apa pula kandungan suhuf Musa AS? Dan baginda menjawab, semuanya merupakan pengajaran, iaitu aku hairan melihat orang yang yakin akan mati tetapi dia tetap bergembira. Aku hairan melihat orang yang yakin terhadap api neraka tetapi dia masih tertawa. Dan aku hairan melihat orang yang yakin dengan qadar Allah tetapi dia masih berpenat lelah. Aku hairan melihat orang yang nampak kehinaan dunia tetapi dia tenang dengannya. Aku hairan melihat orang yang yakin ada hisab di akhirat tetapi dia tidak beramal. Dan selain itu, seperti mana mukjizat Rasulullah SAW, iaitu dikurniakan Al-Quran, iaitu Al-Quran adalah wahyu dan mengandungi mukjizat di dalam Al-Quran itu tersendiri sebagai tanda kemuliaan pada Nabi Muhammad SAW serta seluruh umatnya. Al-Quran juga satu mukjizat, iaitu kalamullah yang dapat beri syafaat pada seluruh umat manusia sehingga hari kiamat. Seterusnya, pada aspek sam'iyat, dalam sam'iyat banyaklah diceritakan dalam juzuk
Yang ke-8 ini tentang malaikat, syurga, neraka dan lain-lain. Namun dalam juzuk yang ke-8 lebih banyak disebutkan tentang syurga. Daripada Imam Ibn Qayyim menukilkan satu riwayat marfu' daripada Al-Laits bin Sa'ad yang bermaksud tiada satu hari pun berlalu melainkan syurga dan neraka meminta kepada Allah SWT, wahai Tuhan, buah-buahan telah masak ranu, sungai-sungai telah dan aku rindu kepada para waliku, maka kau segerakanlah mereka untuk menjadikan ahliku iaitu ahli syurga. Dan neraka pula berkata, apiku makin panas, lantaiku yang paling bawah makin bertambah dalam dan arangku makin membesar, maka kau segerakanlah ahli neraka memasukiku. Di mana menunjukkan hadis ini iaitu syurga dan neraka ini telah pun ada, telah pun Allah ciptakan. Jadi itulah perkara sam'iyat yang perlu kita beriman dan yakini bahawa adanya azab dan nikmat syurga. Dan dengan perkara sam'iyat tersebut, seharusnya sebagai umat Islam menjadi satu semangat bagi mereka untuk melakukan amal ibadah secara bersungguh-sungguh dan juga menjauhi segala larangan Allah SWT, kerana memang neraka itu telah diciptakan dan syurga telah diciptakan. Jadi itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.